Selamat datang, saudara-saudari. Berita baik Yohanes 12 akan dibaca. Semoga kita dengar dan menyimpannya dalam hati. Babak 12. 6 hari sebelum perayaan Paskah, Yesus pergi ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang sudah dibangkitkannya daripada kematian. Di sana, dia dijamu oleh mereka. Marta menghidangkan makanan, sementara Lazarus dan tetamu lain makan bersama-sama Yesus. Kemudian, Maria datang dan membawa kira-kira 1/2 liter minyak wangi yang mahal harganya. Minyak itu dibuat daripada akar wangi. Dia menuang minyak itu pada kaki Yesus, lalu menyapu kaki Yesus dengan rambutnya. Oleh itu, keharuman minyak itu memenuhi seluruh rumah. Yudas Iskariot, salah seorang pengikut Yesus, yang kelak mengkhianati dia, berkata, "Mengapakah minyak wangi ini tidak dijual dengan harga 300 keping wang perak? Lalu wangnya diberikan kepada orang miskin." Yudas berkata demikian bukan kerana dia mengambil berat terhadap orang miskin, tetapi kerana dia pencuri. Dia menyimpan wang beg bagi mereka dan dia biasa mengambil sedikit wang untuk keperluannya sendiri. Tetapi Yesus berkata, "Janganlah ganggu wanita ini. Biarlah dia melakukan perkara ini untuk hari penguburan aku. Orang miskin sentiasa ada antara kamu, tetapi aku tidak selalu bersama-sama kamu." Pakatan terhadap Lazarus. Ayat 9. Banyak orang Yahudi mendengar bahawa Yesus di Betania. Mereka pergi ke sana, bukan sahaja kerana apa yang sudah dilakukan oleh Yesus, tetapi juga kerana mereka mahu melihat Lazarus yang sudah dibangkitkan oleh Yesus daripada kematian. Oleh itu, ketua-ketua imam bercadang hendak membunuh Lazarus juga, kerana banyak orang Yahudi meninggalkan mereka lalu percaya kepada Yesus. Yesus masuk ke Yerusalem. Ayat 12. Keesokan harinya, orang ramai yang sudah datang untuk perayaan Paskah mendengar kabar bahawa Yesus sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Mereka mengambil dahan-dahan pokok palma, lalu pergi mengalu-ngalukan Yesus sambil berseru, "Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, diberkatilah Dia yang datang dengan nama Tuhan. Diberkatilah Raja Israel." Yesus mendapati seekor keldai muda lalu menunggangnya. Dengan demikian, berlakulah yang tertulis di dalam Alkitab. "Janganlah takut, hai penduduk Sion. Lihatlah, Raja kamu datang menunggang seekor keldai muda." Pada masa itu, pengikut-pengikut Yesus tidak memahami semuanya. Tetapi setelah Yesus dimuliakan melalui kematian dan kebangkitannya, barulah mereka teringat bahawa apa yang dilakukan oleh orang ramai baginya sudah tertulis di dalam Alkitab. Orang ramai yang hadir ketika Yesus memanggil Lazarus keluar
dari kubur dan membangkitkannya daripada kematian sudah memberitahukan kejadian itu. Itulah sebabnya orang ramai menjumpai Yesus, kerana mereka mendengar bahawa dia sudah melakukan mujizat itu. Orang Farisi berkata sesama sendiri, "Lihatlah, seluruh dunia sudah mengikut dia. Usaha kita sia-sia belaka." Beberapa orang Yunani mencari Yesus. Ayat 20. Beberapa orang Yunani ada antara orang ramai yang pergi ke Yerusalem untuk beribadat pada masa perayaan itu. Mereka datang kepada Filipus lalu berkata, "Tuan, kami hendak berjumpa dengan Yesus." Filipus berasal dari Bethsaida di Galilea. Dia memberitahu Andreas. Lalu kedua-duanya pergi memberitahu Yesus. Yesus berkata kepada mereka, "Sudah tiba masanya Anak Manusia dimuliakan. Sungguh benar apa yang aku katakan ini. Jika sebiji benih gandum tidak ditanam di tanah, lalu mati, benih gandum itu tetap sebiji benih sahaja. Tetapi jika benih itu ditanam lalu mati, maka benih itu akan tumbuh dan menghasilkan banyak gandum. Sesiapa yang mengasihi hidupnya sendiri akan kehilangan hidup itu. Tetapi sesiapa yang tidak mengasihi hidupnya di dunia ini akan memilikinya untuk hidup sejati dan kekal. Sesiapa yang mahu mengabdikan diri kepada aku harus mengikut aku, supaya dia boleh bersama-sama aku di tempat aku berada. Bapa aku akan menghormati orang yang mengabdikan diri kepada aku." Yesus berkata-kata tentang kematiannya. Ayat 27. "Hatiku gelisah. Apa yang akan aku katakan? Haruskah aku berkata, Bapa, jauhkanlah aku daripada saat penderitaan ini? Tidak. Aku datang justru untuk mengalami saat penderitaan ini. Ya Bapa, tunjukkanlah kemuliaan-Mu." Kemudian terdengar suara dari langit berkata, "Aku sudah menunjukkan kemuliaan aku dan aku akan menunjukkannya lagi." Orang ramai di situ mendengar suara itu. Mereka berkata, "Guru." Tetapi ada juga yang berkata, "Bukan, malaikat berkata-kata kepadanya." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Suara itu terdengar bukan untuk kepentingan aku, tetapi untuk kepentingan kamu. Tibalah saatnya dunia dihakimi. Sekarang penguasa dunia ini akan diguling apabila aku ditinggikan atas bumi. Aku akan memimpin semua orang kepada aku." Dengan kata-katanya ini, Yesus menunjukkan cara dia akan mati. Orang ramai berkata kepadanya, "Taurat kami mengatakan bahawa penyelamat yang diutus oleh Allah akan hidup selama-lamanya. Bagaimana kamu dapat berkata bahawa Anak Manusia harus ditinggikan di atas bumi?
"Siapakah anak manusia itu?" Yesus menjawab, "Cahaya itu akan bersama-sama kamu sebentar sahaja. Teruskanlah perjalanan selama cahaya itu masih ada, supaya kamu tidak ditimpa kegelapan. Seorang yang berjalan dalam kegelapan tidak tahu ke mana dia pergi. Percayalah kepada cahaya itu selama cahaya itu bersama-sama kamu, supaya kamu menjadi anak-anak cahaya itu." Orang Yahudi tidak percaya. Setelah Yesus berkata demikian, dia pergi dari sana lalu menyembunyikan diri daripada mereka. Meskipun dia sudah melakukan semua mujizat itu di hadapan mereka, mereka tidak percaya kepadanya. Oleh itu, berlakulah nubuat Nabi Yesaya. "Ya Tuhan, siapakah yang percaya akan perkabaran kami? Kepada siapakah kuasa Tuhan ditunjukkan?" Itulah sebabnya mereka tidak dapat percaya, kerana Yesaya juga berkata, Allah berfirman, "Aku sudah membutakan mata mereka dan menjadikan mereka keras kepala, supaya mata mereka tidak dapat melihat dan fikiran mereka tidak dapat mengerti, sehingga mereka tidak kembali kepada aku, untuk aku sembuhkan." Yesaya berkata demikian kerana dia sudah melihat kemuliaan Yesus, lalu berkata-kata tentang dia. Walaupun demikian, banyak juga penguasa Yahudi yang percaya kepada Yesus. Tetapi kerana mereka takut dilarang masuk ke rumah ibadat oleh orang Farisi, mereka tidak berani mengaku Yesus secara terang-terangan. Mereka lebih suka dipuji oleh manusia daripada dipuji oleh Allah. Kata-kata Yesus akan menghakimi. Ayat 44. Lalu Yesus berseru, "Sesiapa yang percaya kepada aku, bukan sahaja percaya kepada aku, tetapi juga kepada Dia yang mengutus aku. Sesiapa yang melihat aku, juga melihat Dia yang mengutus aku. Aku datang ke dunia ini sebagai cahaya, supaya tiap-tiap orang yang percaya kepada aku tidak tinggal dalam kegelapan. Jika seorang mendengar ajaran aku, tetapi tidak mentaatinya, aku tidak akan menghukum dia. Aku datang bukan untuk menghukum dunia ini, tetapi untuk menyelamatkannya. Sesiapa yang menolak aku dan tidak menerima perkabaran aku, sudah ada yang akan menghakiminya. Perkabaran yang aku sampaikan ini akan menghakiminya pada hari kiamat. Aku tidak berkata-kata menurut kemahuan aku sendiri, kerana Bapa yang mengutuskan aku memerintah aku mengatakan apa yang harus disampaikan. Aku tahu bahawa perintahnya itu memberi hidup sejati dan kekal. Oleh itu, aku menyampaikan perkabaran seperti yang diberitahu oleh Bapa kepada aku. Ini adalah babak dalam Yohanes 12. Mari kita imbas kembali. Bapa mengutus aku, memerintahkan aku mengatakan apa yang harus disampaikan.
Aku tahu bahawa perintahnya itu memberikan hidup sejati dan kekal. Oleh itu, aku menyampaikan perkabaran seperti yang diberitahu oleh Bapa kepada aku. Itulah berita baik yang disampaikan oleh Yesus yang diutus oleh Bapa di syurga. Sekian, terima kasih. Shalom.